Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Diaudin bin Hilaluddin Sabri dari kumpulan Grup Ipoh dan seterusnya. Saya Rudi Izzuan bin Amran, nombor matric 267527, juga daripada Ipoh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syafiq Azri bin Azmi, 267213. Saya pun daripada Ipoh. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amin bin Saturi. Nombor matrik 267173, juga daripada Ipoh juga. Okey, hari ini kami akan menghuraikan hubungan yang baik manusia yang baik dapat mengatasi masalah yang dipilih. Okey, antara masalah yang dipilih ialah disiplin dan etika organisasi. Okey. Pengenalan disiplin dan etika organisasi ini kami akan ceritakan tentang disiplin dan etika organisasi di dalam perkhidmatan awam di Malaysia, iaitu Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM. Okey. Mulaan. Perkhidmatan awam adalah merupakan sektor penting dalam pembangunan negara. Kaki tangan awam atau juga disebut sebagai kaki tangan kerajaan merupakan sumber yang penting dalam melaksanakan apa jua dasar-dasar kerajaan. Perkhidmatan awam merupakan jentera pentadbiran yang ditugas untuk melaksanakan dasar kerajaan dan juga memberi nasihat dan pandangan tentang dasar-dasar. Organisasi pentadbiran awam merupakan tulang belakang pentadbiran sesebuah negara. Sistem pentadbirannya pula digubal khas bersesuaian dengan persekitaran dan kehendak masyarakat. Okey. Yang akan kita ceritakan di sini adalah pasukan polis Diraja Malaysia PDRM. Okey, latar belakang organisasi pasukan polis Diraja Malaysia PDRM. Okey, PDRM ni merupakan salah sebuah organisasi yang tertua di Malaysia yang telah mencapai usia 198 tahun dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Pasukan ini merupakan satu organisasi keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang yang menjaga keamanan di dalam negara yang melibatkan semua kes-kes jenayah. PDRM merupakan satu-satunya organisasi kerajaan yang menyediakan perkhidmatan berbentuk keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang yang sah di Malaysia. Pasukan polis telah wujud kan sebelum PDRM ni pun dah lama ada dah pasukan polis yang wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dan ianya berkembang seiring dengan pembangunan negara dengan memberi berbagai bentuk perkhidmatan khususnya dalam menentukan keamanan dan keselamatan negara. Walaupun telah banyak memberi khidmat dan jasa kepada negara dan bangsa serta mendapat pujian dari banyak pihak, namun masih wujud beberapa kelemahan yang sering diperkatakan oleh masyarakat. Kelemahan ini berkait dengan tugas dan tanggungjawab serta imej pasukan ni, PDRM ni. Bagi meningkat prestasi dan perubahan perlakuan dalam organisasi, reka bentuk latihan dan yang terbaik amatlah diperlukan bagi mengatasi masalah kelemahan ini. Oleh itu, organisasi PDRM ni memerlukan satu perancangan pengurusan yang sistematik dan berterusan untuk mengendalikan latihan tersebut supaya dapat berasaskan fungsi latihan itu sendiri, dan perlu meningkatkan lagi tahap pengetahuan dan kemahiran dalam membina kurikulum dan objektif latihan yang dapat memenuhi keperluan semasa dan ke hadapan. Okey, program latihan dan peningkatan kerja kaki tangan PDRM sentiasa dikaji. Perlulah sentiasa dikaji agar latihan tersebut sejajar mengikut arus pembangunan organisasi dalam melahirkan warga kaki tangan yang berketerampilan. Okey, sebagaimana yang tercatat dalam Seksyen 3/3 Aida Polis, Akta Aida Polis 1967, secara umumnya POL adalah berperanan untuk pertama, memelihara undang-undang dan ketenteraman; kedua, menjaga keamanan dan keselamatan negara; ketiga, mencegah dan menyiasat jenayah; keempat,
menangkap dan mendakwa penjenayah, dan yang kelima, mengoperasikan keselamatan negara. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya etika dan disiplin kerja dalam PDRM. Macam yang kita tahu, disiplin dengan PDRM ni ataupun polis ni memang berkait rapat, memang tak ada, memang satu benda yang asas untuk organisasi polis di Raja Mesa ni. Polis mesti ada disiplin, macam itulah. Okey, etika dan disiplin ni memainkan peranan yang penting, khususnya dalam organisasi ni. Ini kerana sebab etika terkandung nilai dan prinsip dan tata cara kelakuan yang difikirkan baik. Okey, memandangkan kod etika ni adalah satu kaedah yang baik dalam mengawal tingkah laku pekerja, maka peranan etika itu sendiri penting dalam menentukan kejayaan dalam sesuatu organisasi, khususnya PDRM sendirilah. Okey, etika dengan disiplin kerja ni memang penting untuk PDRM ni. Sebab dia terbukti sebab pelbagai organisasi dan jabatan kerajaan telah pun membentuk nilai dan etika kerja masing-masing. Sebagai contoh dalam bidang perubatan, bidang ni dah berfaham pada etika perubatan dalam menjalankan kewajipan mereka, sama juga macam polis di Raja Mesa. Sekarang ni statistik dah menunjukkan memang ada turun naiknya masalah disiplin dalam kalangan anggota dan juga pegawai. Oleh itu, pihak daripada Jabatan PDRM sendiri dah cuba mengawal dan masalah-masalah disiplin macam ni. Antaranya pembentukan ataupun mewujudkan antara jabatan seperti Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard ataupun JIPS ini untuk mengawal serta mengawal disiplin, tata tertib dan kelakuan tugas kerja dalam anggota itu sendiri dan juga pegawai. Ini untuk lebih memantapkan lagi integriti dan pematuhan standard daripada warga PDRM sendiri dalam mengelak atau tidak terlibat daripada masalah-masalah jenayah serta masalah disiplin-disiplin yang lain lah. Salah satu usaha PDRM dalam mengawal dan mengukuhkan disiplin daripada kalangan anggota dan pegawai PDRM sendiri. Okey, itu daripada ulasan saya. Okay, kepentingan, disiplin dan etika menjawab awam polis Raja Malaysia. Okay, etika ni dia memainkan peranan penting khususnya dalam organisasi lah. Organisasi ni macam mana pada KPN sekali pangkat dia sampailah ke bawah tu, tersebar kan. Lepas tu etika ni dia ada nilai, prinsip dan tata cara kelakuan yang yang benda yang baik-baik je lah. Kaedah yang baik dan mengawal tingkah laku pekerja. Etika ni amat penting dalam menentu kejayaan sebuah organisasi. Memang penting lah. Etika juga membantu perjalanan pengurusan sebuah organisasi dan juga mengawal dari segi kelakuan para pekerja atau kaki tangan dalam sebuah organisasi. Etika ni etika dan nilai murni adalah benda yang penting. Betul, nilai murni yang adalah anggota PDRM tu bantu orang awam, tolong tukar tayar kereta apa semua tu lah yang duk viral tu kan. Satu lagi, peraturan atau undang-undang sering diwujudkan untuk memastikan manusia yang hidup dunia
sentiasa dalam keadaan harmoni. Okey. Disiplin diri adalah penting dalam mengubah rancangan menjadi realiti, malah disiplin diri merupakan faktor penting dalam mencapai kejayaan peribadi. Disiplin diri membantu kita menumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Disiplin menjadi fokus seorang kepada aktiviti penting sehingga selesai tanpa mengalihkan perhatian kepada perkara yang lain. Okey, isu-isu tidak berdisiplin dan beretika Polis Diraja Malaysia. Okey, masalah dalam Polis Diraja Malaysia. Masalah dia berlaku selalunya kes terdetik lah. Dia kes terdetik oleh penjawat awam dilaporkan semakin meningkat. Masalah anggota polis lah sebab dia melibatkan dengan orang awam lah, dugaan dia pun banyak lah, melibatkan dengan penjenayah apa semua, macam-macam jenis jenayah lah yang kita dapat tahu kan. Isu COVID. Penat. COVID lagi, lepas tu dia orang pun dengan tekanan kan, memang masalah disiplin Juga. banyak lah. Lagi tekanan daripada NGO, hakam apa semua ni kan. Lepas tu dengan lah ni pun ISA pun dah dimasukkan, anda kata apa orang duk hentam tu banyak lah kan. Tu tekanan lah pada anggota. Tekanan daripada orang awam dan tekanan daripada sendirilah pegawai-pegawai atasan semua tu. Kita nak buat macam ni tak boleh, buat macam ni tak boleh. Okey, yang menjadi isu yang orang awam paling marah ni lah, bekas KPN dululah yang mencederakan bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa ketika itulah dia tumbuk ke apa tak adalah kes tu yang viral tu. Cerita dah. Tu cerita dah. Lepas tu PDRM juga berhadapan dengan krisis imej yang tercela dan merosotnya kepercayaan rakyat terhadap keupayaan PDRM dalam melaksanakan tugas tanggungjawab yang diberikan. Itulah lah ni tangkapan semua PDRM semua ada tunjuk dekat media lah, bagi tahu kesalahan anggota apa semua. So kita tengok macam Johor lah, apa-apa semua dia nak cerita kan. Jadi kita tak tahu lah orang awam lebih ingat polis telus ke, macam memang masalah lah polis ni kan, macam tu lah. Pak ni jadi cabaran lah. Patuhi undang-undang tu tekan piawan, hak asasi manusia, sikap kurang sedaran dan rasa hormat terhadap hak wanita apa ni. Ni gejala rasuah lah, macam rasuah pun banyak juga, ada yang okey, ada yang tak okey kan. Itu kes tersebabnya gambar pedas siasat masa bunuh Nurin Jazlin. Ada gambar ni pun pernah tersebab lah, mungkin orang dalam tersebab kan. Lepas tu kes kematian warga negara Mongolia, Tatuyar tu kan, yang terlibat pun yang UTK tu. Itu pun orang percaya lah, tapi macam mana mereka pun ikut arahan juga. Kes seterusnya lah, Syafiq kita. Kita akan bincang mengenai cadangan penambahbaikan disiplin dan etika. Pada pandangan saya lah, kita perlu menetapkan matlamat. Kata kan, dengan menetapkan matlamat, kita akan berusaha dan akan mengambil tindakan dalam membangunkan etika, moral dan integriti di dalam kerja lah. Lepas tu kita perlu mewujudkan plan strategi. Plan strategi bermaksud merancang apa tindakan yang perlu kita ambil untuk menjadikan disiplin organisasi ke arah yang lebih baik. Lepas tu menjadualkan plan operasi bagi memudahkan organisasi dalam melaksanakan dan memantau, menilai dengan lebih lancar dan tersusun lah. Betul. Lepas tu menyediakan blueprint lah, ataupun orang cakap SOP kan. Sebab benda ni kalau orang cakap merangka kerja secara terperinci sebagai landasan dalam menentukan tujuan dan sasaran. Lepas tu penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah yang harus dilaksanakan
dalam maksud lain yang dalam maksud lain maksudnya SOP tu kita sebagai orang kata anggota ataupun organisasi tu ikut pada SOP tu, benda ni dia akan jadi yang lebih baik lah. Benda pun berjalan dengan lancar, elok, kerja pun, lepas tu nama Tata cara kerja. organisasi, Tata nama cara kerja. organisasi pun akan lebih baik. Maksudnya macam tu lah. Lepas tu, akhir sekali mari kesimpulan lah. Kesimpulan yang boleh saya buat daripada sini ialah etika kerja, disiplin dan motivasi kaki tangan adalah antara faktor-faktor utama yang menentukan pembangunan dan kejayaan sebuah organisasi. Organisasi yang para pekerjanya beretika dan berdisiplin tinggi tidak syak lagi akan dapat menyumbang ke arah mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan cemerlang. Okey, terima kasih. Ya, itu saja daripada kami. Dan sekian terima kasih. Alright.